Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya. Bertemu kita dalam siri kemahiran belajar bersama Pak Susodir ya. Dalam siri yang pertama ni kita akan sama-sama membincangkan ya apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan ya ataupun pencapaian seseorang ya, dan fokus kita sekarang ialah kepada pelajar-pelajar ya, sama ada di sekolah menengah, di college ataupun di universiti ya. Baik, kalau kita lihat ya, banyak faktor sebenarnya ya yang boleh mempengaruhi pencapaian kita ya. Cuma kita kena kenal pasti apakah faktor-faktor utama. Ya. Apakah faktor-faktor utama yang mempengaruhi pencapaian seseorang ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, boleh kita katakan terdapat 3 faktor yang utama ya. 3 faktor yang utama ya yang mempengaruhi pencapaian seseorang. Dan kalau kita lihat, kalau kita di sekolah, di college, di universiti ya, selalu orang tanya berapa CG dapat, berapa CGPA dapat, 4 flat ke, 3.5 ke, 2.5 ke ya. Kalau kat sekolah orang tanya kita 10A ke, 8A ke, 7A ke ya, banyak A ke, kurang A ke atau B ke ya. Itu merupakan ukuran ya. Baik, sebenarnya ada 3 faktor ya yang boleh mempengaruhi pencapaian kita. Yang pertama ialah faktor sikap. Ya, dan sikap ini ada kaitan dengan tabiat lah ya. Kalau seseorang itu ada sikap yang positif, biasanya tabiat dia pun positif. Tabiat ni ialah perlakuan dia ya, perlakuan ya, yang dikekalkan. Dan sikap ni sangat-sangat penting ya, kerana sikap ni akan menentukan hala tuju ya, matlamat ya seseorang tu, wawasan seseorang tu akan banyak dipengaruhi oleh sikapnya ya. Dan sikap boleh jadi positif, boleh jadi negatif ya. Dan kita gunakan skala 0 sampai 10 lah umpamanya ya. Baik, kalau kita tanya secara jujur diri kita sekarang ya, dengan CGPA yang kita ada sekarang ya, sebenar-benarnya lah ya, tahap sikap kita ni berada di aras berapa? 5, 6, 7, 8 atau mungkin 10 ya. Ya. Jadi sikap ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif ya. Kalau orang itu punya sikap yang positif terhadap pembelajaran ya, so dia akan memberikan tumpuan yang sepenuhnya terhadap dia, fokus ya, perhatian yang sepenuh-penuhnya terhadap pembelajaran kerana sikapnya positif ya. Hadir kuliah ke, pergi ke library ke, buat assignment ke ya, buat latihan ke, buat ulang kaji ke, ini sangat dipengaruhi oleh sikap ya. Dan faktor yang kedua ialah motivasi diri. Ya. Motivasi ini boleh bersifat dalaman dan juga boleh bersifat luaran. Kedua-duanya penting ya dalam kehidupan kita ya, sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia ya. Dan motivasi ni ada orang cakap semangat, iltizam, ya, keinginan, kemahuan, kehendak. Ya. Kita guna apa-apa istilah pun tak apalah. Tapi yang penting ialah motivasi ini merupakan satu elemen unsur emosi ya, yang menggerakkan kita untuk memulakan sesuatu. Umpamanya kalau kita nak pergi ke perpustakaan, ke library, ya, motivasi akan gerakkan kita pergi ke library. Dan juga motivasi akan mengekalkan sesuatu tindakan kita. Umpamanya kalau kita buat ulang kaji 1 hari 2 jam, 3 jam umpamanya ya. So motivasi ni akan mempengaruhi kita untuk menggerak dan mengekalkan proses ulang kaji yang kita lakukan itu. Jadi kalau motivasi tinggi, bermakna perlakuan kita berada di tahap yang tinggi lah ya. Kalau motivasi kita rendah, mungkin kita tak nak pergi kelas, ponting kelas, tak nak pergi library, tak siap assignment dan sebagainya ya. Itu motivasi. Dan faktor yang ketiga ialah kemahiran. Ya. Kalau katakan sikap kita tinggi, motivasi pun tinggi, ya, tetapi kemahiran belajar kita rendah, ini akan menyebabkan tahap pencapaian kita juga rendah, ya. Sebab kemahiran ini sangat penting, ya. Sebab kemahiran akan menentukan hasil, ya. Kemahiran akan menentukan hasil. Kalau kita menggunakan kemahiran yang rendah, kita dapat hasil rendah lah. Kalau kita gunakan kemahiran yang tinggi, ya, kita dapat hasil yang tinggi, ya. Jadi kemahiran belajar ni akan Pak Su bincangkan ya, secara lebih detail, secara lebih mendalam ya, dalam siri-siri yang akan datang ya. Jadi jangan lupa untuk ikut siri-siri yang akan datang ya. Kita akan bincangkan satu persatu apa dia kemahiran belajar yang penting ya untuk kita memastikan pencapaian kita sentiasa berada di tahap yang tinggi ya. Baik, kalau kita lihat ya kejayaan dua orang pelajar UiTM ni ya, Fatin dan juga putera Aiman ya. Tahniah Fatin, ya Aiman. Mereka ni merupakan antara dua pelajar ITM yang tersenarai ya sebagai 10 pelajar terbaik ya, 10 pelajar terbaik di dunia ya dalam peperiksaan ACCA dan CAT. Ini bidang perakaunan ya. Tahniah ya.
Dan kalau kita lihat secara jujur, kita buat analisis jujur, berapa skala kita nak letakkan pada tahap motivasi diri, sikap dan juga kemahiran yang ada pada kedua-dua pelajar ini. Ramai yang kata 10 Pak Su, 10, 10, 10. Motivasi 10, sikap 10, ya, kepada pelajar pun 10. Ramai kata 10. Pak Su pun setuju. Memang 10, ya. Dengan sebab mereka ni meletakkan tahap yang tinggi dari segi motivasi, sikap dan juga kemahiran. Inilah jadinya, inilah hasilnya, ya. Okey. Baik. Kita juga kena faham, ya. Semua yang berlaku ni ada hukum dia, ya. Ada hukum dia. Hukum sebab dan akibat, ya. Hukum sebab dan akibat, ya. Sebab Pak Su biasa dengar ya, ada setengah-setengah pelajar kata, alah Pak Su, bolehlah dia tu budak pandai, dia kata. Memang patutlah dia dapat 3.5, 4 flat, A dan sebagainya, ya. Dia budak pandai, dia kata. Ini bukanlah salah kita cakap macam tu, ya. Tapi kita kena faham, ya. Kepandaian tu bukannya sebab, ya. Kepandaian tu adalah akibat. Sama juga kekayaan. Kekayaan tu bukan sebab. Kekayaan itu ialah akibat. Oleh kerana orang tu niaga, ya, ada modal, ada kemahiran, ada motivasi yang tinggi, berusaha, dia berniaga bersungguh-sungguh, dia nak dia kumpul duit jadi kaya lah. Maksudnya kekayaan itu ialah akibat, ya, bukannya usaha, bukannya sebab. Ini kita kena faham, ya. Jadi kalau seseorang itu pandai itu ialah akibat. Mesti ada puncanya, mesti ada sebabnya, kan. Ini yang kita kata tadi 3 faktor kritikal tadi, ya. Faktor sikap, tabiat, faktor motivasi dan faktor kemahiran. Ini semua dikatakan sebab. Ya. Ini ialah usaha. Atau kita kata sebab. Ya. Jadi kalau tidak ada sebab ni, tidak ada akibat. Kalau anda tak ada kemahiran belajar, tak nak belajar, boleh dapat A ke? Tak boleh, kan? Sebab A itu ialah akibat. A itu merujuk kepada kepandaian tadi. Jadi ini kita kena faham, ya. Jadi oleh kerana kita mempunyai sikap, motivasi dan kemahiran berada di tahap-tahap yang berbeza-beza, sebab itulah kita lihat di sebelah kanan, ya, akibatnya juga, ya, berbeza. Ada orang yang sangat pandai, ada orang yang pandai, ada orang yang kurang pandai dan sebagainya, ya. Sekali lagi Pak Su tegaskan, ya, bahawa kepandaian adalah akibat ataupun hasil, ya, kepada usaha ataupun sebab seseorang mengamalkan sesuatu. Kalau dalam konteks kita sebagai pelajar, kita belajarlah. Ini kena faham. Baik. Sekarang kita nak buat macam mana? Sekarang kita dah faham, kan, ya? Ada 3 faktor utama yang boleh pencapaian kita nak buat macam mana? Ya? Kita kena tahulah, ya, kita punya sikap kita di tahap mana, katakan tahap 6. Kita naikkan jadi 7, 8, 9. Motivasi kita di tahap mana pula? Kita naikkan jadi 9 atau 10. Kemahiran kita mungkin di tahap 7. Kita usahalah ikut seminar, bengkel dan sebagainya, ataupun dengar ceramah sana, ceramah sini, dengar Pak Su punya siri ni nanti, ya. Sampai kita betul-betul faham dan kita amalkan. Ini akan meningkatkanlah kita punya tahap-tahap tadi, ya, untuk ketiga-tiga faktor, ya. Oleh sebab tu kejayaan ini selalunya bermula dengan perubahan, ya. Kalau kita tak nak buat perubahan, jangan kita mimpi untuk dapatkan kejayaan, ya. Dan kita boleh memulakan perubahan itu dari segi kemahiran. Kerana kemahiran belajar ini bersifat teknikal, lebih mudah untuk kita ubah, ya. Jadi kita kena ubah dari segi kemahiran yang bersifat konseptual, ya. Konsep ni maknanya kemahiran memahami konsep. Ini perlukan daya fikir yang tinggi, ya. Theoretical. Ini perlukan daya ingatan yang kuat, memori yang kuat, ya. Dan kemahiran teknikal. Di kemahiran teknikal ni kita akan bincangkan dalam siri-siri yang akan datang. Macam mana nak baca, macam mana nak mengingat, macam mana nak beri tumpuan, macam mana nak bagi jangan lupa, ya, macam mana nak buat nota dan sebagainya. Ini semua kemahiran teknikal yang kita akan bincangkan pada siri-siri yang akan datang, ya. Baik. Jika nelayan tidak mahu mengubah cara menangkap ikan, ya, daripada menggunakan kail ataupun jaring ataupun bukat, ya, apakah hasil tangkapannya akan bertambah? Katalah Pak Su ni nelayan, ya. Dulu cukup cari ikan ni pakai kail, guna kail. Dapatlah 10 kilo sehari, ya. Dah 10 tahun buat macam tu. 10 kilo, 10 tak berubah. Jadi Pak Su kenalah ubah cara menangkap ikan. Ya, kemahiran menangkap ikan. Gunakanlah jaring. Dapatlah 30-40 kilo, ya. Tak puas hatilah. Belajar, gunakan bukat pula. Dapat sampai 70 kilo, 80 kilo. Maksudnya, kita mesti ubah, ya, cara-cara kita belajar, ya. Baiklah, saudara-saudari yang saya muliakan, ya. Akhirnya Pak Su nak sebut kata-kata, yalah, kata-kata nak kata pujangga ke, kata nasihat boleh jugalah, ya. Bila anda mula mengubah teknik ataupun kemahiran belajar, ya, anda sebenarnya membuka ruang yang lebih untuk cemerlang, ya. Sekali lagi, ya,
bila anda mula mengubah teknik ataupun kemahiran-kemahiran belajar, anda sebenarnya membuka ruang untuk lebih cemerlang. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Salam motivasi.